Malam yang penuh barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan bacakan sama-sama doa mula belajar yang ada dalam slide. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kenalkan diri saya sekali lagi kepada yang baru hadir. Nama saya Syikin Yunus. Panggillah apa pun nak. Okey. Nak kenalkan diri ya? Saya. Okey, jangan malu, jangan segan kerana kita semua ini semua okey-okey je kan? Semua alhamdulillah menerima sesiapa pun yang hadir pada hari ini. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan menghayati ada apa di sebalik Ayatul Kursi. Okey, ada apa di sebalik Ayatul Kursi. Baik, kenapa saya pilih ayat kursi? Kerana Ramadan nak masuk. Okey, Ramadan nak masuk dan ayat kursi ini adalah salah satu ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ayatul kursi itu sendiri dah penuh dengan keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bayangkan betapa banyaknya nikmat yang kita boleh dapat sekiranya kita lebih-lebih lagi amalkan dalam bulan Ramadan. Mungkin sebelumnya amalkan sikit-sikit. Bulan Ramadan ini kita doublekanlah amalan ayat kursi ini. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada tadabbur ayat one by one, kita tengok kelebihan ayatul kursi. Kalau you cari, you Google, you tengok kan sebenarnya ada banyak you boleh dapat dekat internet mengenai dengan kelebihan ayat kursi. Okey. Saya berpegang kepada saya ambil kelebihan yang ada ini dan menurut kepada hadis yang sahih. Okey, hadis ni ada banyak kategori. Hadis yang sahih ini adalah hadis yang autentik. Okey, dan hadis yang sahih ini tak banyak perawi maksudnya meriwayatkan hadis tu tak ramai. Okey, dan banyak kalau kita jumpa kat internet pun kebanyakannya datang daripada hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ni maksudnya apa? Hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Okey. Dia ada kategori-kategori hadis je lah. Ada yang kata hadis dhaif boleh pakai, ada yang kata tak boleh. Saya mengambil pendekatan di mana saya lebih selesa menggunakan hanya hadis-hadis yang sahih. Okey, jadi bila nak cari hadis yang sahih ni sebenarnya susah. Okey, jadi yang saya boleh datangkan adalah tiga kelebihan ini. Okey, dan saya rasa tiga kelebihan ini pun dah cukup agung dah untuk kita tak ada excuse lah untuk kita nafikan keagungan ayatul kursi itu sendiri. Okey, yang pertama sekali ianya apa kelebihannya? Kerana ia merupakan ayat yang paling agung dan utama. Kenapa? Kerana itu yang telah disahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa hadisnya? Mari kita baca sama-sama. Wahai ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku. Kepadaku tu siapa? Ini nama sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. So Rasulullah satu hari tanya kepada Ubay bin Ka'ab ni. Dia tanya apa? Wahai Abu Al-Munzir, kenapa nama dia lain pula dekat sini? Orang Arab dia selalu dikenali dengan nama anak. Contoh kalau macam saya, nama anak saya Ammar, saya panggillah Ummu Ammar, macam itu. Padahal nama saya bukan Ammar pun. Orang Arab dia culture dia begitu. Okey. Jadi Rasulullah tanya, wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam kitab Allah yang bersama kamu yang paling agung?
Kita tengok apa sahabat jawab awalnya. Kerana sahabat ini begitu rendah diri, begitu humble. Dia jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Okey, jadi sabda baginda, dia tanya sekali lagi, wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam kitab Allah yang bersama kamu yang paling agung? Dia katakan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda, semoga dipermudahkan ilmu bagimu Abu Al-Munzir. Jadi dekat sini kita dah tengok Rasulullah SAW sendiri dah sahkan dan mengesahkan yang ini merupakan ayat yang paling agung. Okey, kalau tak agung Rasulullah tak akan tanya sampai 2 kali dan Rasulullah tak akan sampai menepuk dada sahabat itu sendiri. Okey, kelebihan yang kedua dekat sini yang kita boleh nampak adalah tidak akan terhalang untuk memasuki syurga. Sebarang siapa yang mengamalkan ayat kursi ini akan menjadi penghalang akan menjadi penghalang kita untuk ke neraka. Maksudnya dia tak akan menghalang kita masuk ke syurga langsung. Okey, jadi daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa maksudnya? Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas kali solat fardu tu apa? Solat 5 waktu. Tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga melainkan mati. Okey, tak ada apa-apa yang menghalangnya. Tak ada apa-apa yang menghalangnya. Jadi maknanya kita dah faham salah satu cara untuk kita amalkan ayat kursi adalah bila? Lepas setiap solat fardu. Ada berapa solat? 5 kali. So setiap kali lepas solat fardu kita amalkan baca ayat kursi. Semoga-moga dengan asbab ayatul kursi ini kita akan mendapat rahmah Allah untuk memasuki syurganya kelak. InsyaAllah, amin. Okey. Dan yang ketiga, ini panjang. Perlindungan daripada syaitan. Perlindungan daripada syaitan. Ceritanya panjang, you can take your time untuk baca. Saya rumuskan sahaja ceritanya. Ceritanya adalah satu hari Rasulullah SAW telah mewakilkan kepada satu sahabat ini untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu ada seorang yang datang dan dia selongkar. Dia ambil, dia curi lah, senang kata dia curi. Lalu sahabat ini tangkap dia. So bila sahabat ni tangkap dia, orang yang mencuri itu dia macam merayu untuk melepaskan, suruh lepaskan lah, kira macam seolah dia cakap apa? Dia cakap, lepaskanlah aku, sesungguhnya aku orang yang memerlukan, aku memiliki tanggungan dan aku tidak akan kembali lagi. So macam orang susah lah kan, dia nak tanggung anak dia, ada banyak tanggungjawab. Jadi dia merayu supaya dilepaskan dan dia berjanji tidak akan kembali lagi. Lalu esoknya dia sahabat itu bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tanyalah, apa yang kau buat pada dia? Dia kata, aku lepaskan dia sebab aku rasa kasihan, sebab dia ada tanggungan yang perlu ditanggung. Lepas tu Rasulullah cakap, dia pasti akan kembali. Lepas tu esoknya orang itu datang lagi, dia selongkar lagi, dia ambil lagi makanan, maksudnya dia curi lagi. Lalu sahabat itu melangkapnya lagi, tangkap lagi. Dia cakap apa? Dia minta belas kasihan, dia merayu-rayu minta belas kasihan supaya dilepaskan kerana ada tanggungan dan sebagainya. Lalu sahabat itu merasa kesian, sudah lepaskan lagi dia berapa kali? Dah 2 kali. Kali ketiga, dia bersungguh-sungguh ni, hari ni bertekad tak nak lepaskan kalau walaupun apa jadi. Sebab bila dia tanya pada Rasul, bila besoknya jumpa Rasulullah cakap benda yang sama. Rasulullah cakap dia pasti akan kembali lagi. Jadi dah kali, ni kali ketiga ni, ada hari ketiga ni, aku nak sungguh-sungguh ni, sahabat ni bersungguh-sungguh untuk tak nak melepaskan orang tu kalau dia datang lagi. Dan betul seperti mana yang Rasulullah cakap, dia datang lagi, dia selongkar lagi, dia nak curi lagi. Lalu orang ini dia tak nak, dia masih merayu untuk dilepaskannya. Tapi dia dah ada azaman. Dia dah ada azam untuk tak nak lepaskan. Lalu orang itu katakan padanya, kau nak tak aku ajarkan kau satu kalimah ni yang paling agung, tapi kau kena lepaskan aku. Jom kita tengok dekat page yang hadis tu ada tiga ni kan. Kita tengok yang yang the second page. Dia kata, lepaskanlah aku, nescaya aku akan mengajar kepadamu beberapa kalimat yang memberi manfaat kepadamu di sisi Allah. Saya dah bolkan dah.
Okey, lalu sahabat itu menjawab, apa kalimah tu? Dia kata, jika kamu sudah berada di tempat tidur kamu, maka bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah habis. Ayatul kursi ni mana kita dapat? Dalam surah Baqarah ayat 255. Sudah baca sampai habis. Sehingga engkau selesai ke akhir ayat itu. Okey? Sesungguhnya engkau akan didampingi oleh seorang penjaga yang ditugaskan oleh Allah, dan engkau juga tidak akan didekati oleh syaitan sehinggalah waktu pagi. Jadi sahabat pun lepaskanlah, sebab dia dah bagi dia satu amalan. Okey, lalu ketika besok pagi Rasulullah tanya lagi, apakah yang dilakukan oleh engkau terhadap orang yang kau tangkap malam tadi? Dia kata, wahai Rasulullah, dia mengaku telah mengajarku berapa kalimat Allah menjadikannya bermanfaat bagiku, maka aku melepaskannya. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, apa kalimat tersebut? So dia ucap benda yang samalah apa yang orang tu cakap pada dia kan. Lalu apa Nabi cakap? Nabi cakap, adapun apa yang dikatakan kepadamu itu adalah benar, namun demikian dia adalah seorang pendusta. Lepas tu dia tanya, wahai Abu Hurairah, adakah kamu mengetahui siapakah yang berbicara dengan kamu selama 3 malam tersebut tu? Abu Hurairah menjawab, tidak. Bagi dia berjawab, itulah syaitan. So syaitan ni dia punya licin nak lepas, dia bagi dekat sahabat ini kalimah-kalimah Allah yang agung, yang boleh menolong para sahabat ini untuk lakukan lebih lagi kebaikan. Kerana itu merupakan ciri-ciri seorang sahabat. Ciri-ciri sahabat Nabi semua mereka berebut-rebut untuk melakukan amal kebaikan. Jadi apa sahaja yang datang pada mereka, mereka akan menganggap itu sebagai satu permata yang tak boleh nak dilepaskan. So mereka akan hargai apa sahaja yang datang yang mana boleh menaik tarafkan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi padahal orang ni dah tipu dia, dah ini. Sekarang dapat tahu lagi, rupanya syaitan yang mengajar kalimah tersebut kerana minta dilepaskannya. Kerana nak lepaskan sebab syaitan pun gerun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis-hadis yang sahih ini kita boleh dapat tahu yang kalau kita amalkan 2 ini je, kita dah boleh raih banyak sangat manfaat daripada ayatul kursi ini sendiri. Bila? Lepas waktu solat fardu, dan lagi satu sebelum tidur. Okey, sebelum tidur. Baik. Okey? So far? Okey. Jom kita tengok ayat dalam surah Baqarah. Saya tuliskan dekat sini ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. The whole ayat ini dipanggil ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Kerana di dalam ayat tersebut, dia kira satu ayat je lah tapi panjang tu kan. Di dalam ayat tersebut ada word kursi itu sendiri. Apa itu kursi? Nanti kita tengok. Okey? Okey. Mari kita tengok boleh. So although he said that itulah syaitan, regardless the ayat is still taken lah. Yes, because itu adalah amalan yang memang benar. So syaitan ini kalau kita nak go back to sejarah, okay, sebenarnya syaitan dan iblis ni semua adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah yang paling taat. Hanya kerana ego, hanya kerana sombong, mereka dikeluarkan daripada syurga Allah. Okey? Okey. Okey, jom kita masuk dalam ayat-ayat kursi ini. Ada satu ayat yang panjang. Tapi dalam satu ayat yang panjang itu dibahagi-bahagikan. Okey, dan setiap bahagian itu kalau kita lihat dalam Al-Quran kita akan jumpa kalau awak nampak yang jim kecil tu. Selalunya kalau dalam Al-Quran kalau kita jumpa jim kecil ni huruf jim namanya. Okey, jim kecil ni maknanya kita diharuskan untuk berhenti bacaan. Okey, sebab tu kalau kita baca pun kita tak baca straight kan, dekat every ni kita berhenti. Okey.
Jadi, bila dikatakan ayat kursi adalah salah satu ayat yang agung, Allah mulakan ayat tersebut dengan perkataan Allah itu sendiri. Itu je satu permulaan yang sangat tinggi kerana Allah kenalkan lagi siapa Allah ini. Allah mulakan keagungan ayat ini dengan nak bagi tahu Allah ini siapa. Allah dah mulakan dengan Allah, lalu Allah terangkan Allah itu siapa. Allah itu siapa? La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Huwa itu bermaksud, Allah bermaksud nama Allah sendiri. La tiada. Ilaha tu Tuhan. Ilaha tu Tuhan. Illa selain kecuali huwa. Kecuali Allah. Huwa tu maksud dalam perkataan Arab tu dia hilah. Dia. Dia itu kita kembalikan kebalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, Allah kenalkan lagi Allah itu adalah Al-Hayyu dan Allah itu adalah Al-Qayyum. Al-Hayyu itu apa? Al-Hayyu itu yang maha hidup. Al-Qayyum itu apa? Yang maha mentadbir segalanya. Tadbir apa? Tadbir segala makhluk-makhluk Allah. Dan kita nak kena ingat makhluk-makhluk Allah ini bukan manusia sahaja kan? Ada banyak makhluk Allah. Haiwan, jin, syaitan, tumbuh-tumbuhan, cakrawala, semua ini dinamakan sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bukan takbir manusia saja, tapi Allah takbir segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Okey? Jadi kalau kita tengok kenapa Allah choose dalam ayat yang agung ini, Allah choose dengan kenalkan Allah sebagai Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Kerana dua nama Allah ni adalah yang paling agung antara Asmaul Husna. Asmaul Husna kita tahu ada 99 nama Allah. Okey, tanpa Al-Hayyu dengan Al-Qayyum ini, kira yang lain itu semua nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha berkuasa, yang maha memelihara dan sebagainya. Tapi tanpa Al-Hayyu Al-Qayyum ini, dia tidak akan jadi. Kerana apa? Yang pertama sekali adalah sifat yang pastinya kena berlawanan dengan sifat manusia. Sifat dia apa? Sifat yang maha hidup. Itu je kita dah kalah. Itu je kita dah kalah kan? Sebab apa? Tak ada satu pun yang boleh lawan tu. Kerana apa? Kita akan mati. Tak ada satu pun dari kat muka bumi ni akan hidup selama-lamanya. Jadi sifat kekal, sifat Allah ini maha hidup, itu sudah membuktikan bahawasanya Allah yang paling agung. Sebab tak ada pun, binatang pun akan mati, tumbuh-tumbuhan pun akan mati, manusia pun akan mati, semuanya akan mati. Even orang kata langit, bumi, gunung ganang tu pun akan hancur bila kiamat datang nanti. So maknanya yang tak akan hancur, yang akan kekal selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Al-Qayyum. Kenapa Al-Qayyum? Kerana kalau hidup sahaja tapi tak ada yang mentadbir pun tak boleh juga. Kalau benda je ada tapi tak ada yang mentadbir, tak ada yang nak jalankan matahari, tak ada yang nak turunkan hujan, tak ada, manusia jadi apa? Tak ada apa-apa. Jadi Allah yang maha mentadbir segala-galanya. Nanti dekat ayat-ayat seterusnya kita akan tengok kenapa Allah letak Al-Hayyu Al-Qayyum ini dekat permulaan ayatul kursi. Okey? Okay. Bila kita tengok Al-Hayyu, so jom kita tengok the next sentence. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita manusia, kita hidup, betul? Hidup tak? Semua hidup tak? Semua orang semua hidup kat sini insya-Allah. Rasa penat tak? Nah, kalau dah kerja mesti lah penat kan? Rasa ngantuk tak? Allah, sekarang pun rasa ngantuk kan? Kan pernah kerja, balik buat kerja lagi, malam kena datang belajar lagi. Datang belajar lagi-lagi lah mengantuk dia kan? So maknanya kita ini manusia ada rasa ngantuk, ada rasa penat, ada rasa nak. Kalau dah ngantuk nak buat apa? Tidur lah kan? Kalau dah ngantuk sangat, tak pedulilah siapa pun, tidur juga. Kenapa dah penat? Yang kita ada energi yang kita akan hilang. Lepas tu kita kena tidur untuk kita dapatkan energi balik. Betul tak? Besok pagi kalau bangun cergas ke masih ngantuk? Tengoklah tidur pukul berapa. Kalau tidur pukul 4 pagi mestilah masih ngantuk kan? Betul? Okey, tapi Allah yang cantiknya selepas ayat daripada Allah cakap Allah ni Al-Hayyu, Allah sambung la ta'khuzuhu sinah. Allah ini tak mengantuk ni, tak ada pun ciri-ciri mengantuk ni dekat Allah. Tak ada rasa ngantuk, tak akan hampiri Allah langsung.
Okey, bila tak ada iringi ngantuk tu, tak ada dengan Allah, tak cantum dengan sifat Allah, maka tidur itu pun tak ada dalam kamus Allah. Sebab apa? Ngantuk, tidur, lelah ini semua adalah kelemahan. Betul tak? Kita kalau dah terlalu ngantuk, orang buat apa pun, orang cakap apa pun, kita ingat tak? Tak. Betul, sebab dah ngantuk sangat. Kadang-kadang dah mamai dah, orang cakap lain, kita pun cakap lain. Sebab dah terlalu ngantuk. Maknanya kita tak jadi diri sendiri. Sebab dah terlalu ngantuk, dah terlalu penat. Jadi heck care lah, apa orang cakap lah, aku dah tak boleh nak terima dah. Dah tak boleh nak masuk dah lagi. So maknanya itu adalah satu kelemahan. Satu kelemahan. Manusia memang penuh dengan kelemahan. Jadi kerana itu, sifat ngantuk dengan sifat tidur ini tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kalau Allah ngantuk, apa jadi dengan bumi? Kalau Allah ngantuk, tiba-tiba bintang melanggar. Dah kiamat sebelum masanya. Betul tak? Dan itu adalah sangat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah tak boleh ada sifat-sifat yang mustahil. Sifat-sifat yang tak masuk akal untuk Allah. Kerana apa? Satu, memang sebab tu Allah mulakan juga dengan la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan selain Allah, dan tak ada, Allah ini tidak boleh disekutukan. Disekutukan ni maksudnya apa? Tidak boleh disamakan dengan apa pun juga. Tak boleh samakan. Sebab kita kalau dalam nanti kalau kita teruskan, nanti kita ada baca lagi. Contoh kalau dalam ayat Quran ada disebut perkataan tangan Allah. Kita tak boleh nak bayangkan tangan Allah itu sama dengan tangan manusia. Betul lah, kalau tangan Allah tu sama macam tangan manusia, maknanya ada limit lah apa yang Allah boleh buat. Betul tak? Tangan saya nak sampai ke awak pun tak sampai. Kalau kita samakan tangan Allah dengan tangan manusia, maknanya ada limit. So tak boleh. Tak boleh, tak akan sama dan tak akan boleh. So maknanya kalau kita bina sesuatu, kalau kita ciptakan sesuatu, takkan kita nak cipta sama dengan kita. Kita mestilah nak kena lebih daripada apa yang kita cipta. So begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala-gala yang ada di muka bumi ini. Jadi tak ada satu pun di muka bumi ini yang dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kalau kita tengok arti kehidupan yang sejati, ngantuk ini adalah kelemahan. So maknanya tak boleh kita cakap aku ni terpaling kuat, terpaling energi, tak. Sebab akan datang ngantuk, akan datang penat, akan datang lelah. Walaupun saya pernah baca berita ada orang tak tidur selama berpuluh-puluh tahun, tu maknanya ada sakit lah. Betul tak? Kalau orang yang normal dia tak akan begitu. Kalau tak tidur, sebab ada ini kisah benar lah, Allah Ta'ala lah, betul ke tidak, tapi ini kisah yang dibawa dalam berita harian, tak tahulah Singapura ke Malaysia. Tapi orang ni memang tak boleh tidur, dia memang tak boleh tidur, tak tahulah kenapa, apa sakit dia saya tak tahu, Allah Ta'ala lah. Tapi tak boleh tidur bukan bermakna dia sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, betul tak? Ada ketikanya hatta kita kalau tak ngantuk sekalipun, kalau duduk tiba-tiba termenung pun kita akan berada di luar kita punya minda kan. Kadang-kadang kita termenung, tiba-tiba orang cakap pun kita dah tak boleh nak fokus dah. Sebab multitasking ini pun tak semua orang yang ada that skill. Mungkin dulu ada that skill, sekarang pun dah ke laut juga multitasking tu kan. Okey. Jadi maknanya manusia ini penuh kelemahan. Jadi bayangkan kalau Allah punya sifat macam itu, tak boleh. Tak akan boleh ada. Orang kata tak logik lah, tak masuk akal. Okey. Jadi tidur itu mengalahkan dan mengesuai yang tidur. Jadi dekat dalam lagi satu, kenapa Ayatul Kursi ini penuh dengan keagungan Allah? Kerana banyaknya nama-nama Allah, iaitu Asmaul Husna di dalam Ayatul Kursi ini, dan juga sifat-sifat Allah. Kalau kita tengok apa sifat Allah dalam dalam perenggan yang ini adalah Allah itu maha kekal. Sebab apa? Sebab tak ngantuk, tak tidur, yang maha hidup. So maknanya dia kena kekal. Memang Allah itu yang maha kekal, dan Allah satu-satunya je lah yang akan kekal daripada sebelum ada dunia sampailah dunia dihancurkan. Okey, dan dunia ini bukanlah penghidupan yang pertama. Bukanlah kehidupan yang pertama. Okey? Jadi seterusnya kalau kita tengok, Allah sambung lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ini membawa maksud segala-gala ini milik Allah. Lahu. Okey, la ni untuk dia lah. Kira macam apa yang dimilikinya ni, apa sahaja yang ada di langit-langit dan juga di bumi.
Okey, kalau kita tengok langit-langit ni kira apa sahaja yang ada ni semua hanyalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan bumi sebab itu adalah kepunyaan Allah. Jadi bila Allah yang ciptakan langit dan bumi, maknanya Allah tahu segala-galanya. Dan ilmu yang Allah bagi itu, apa yang kita tahu itu setakat itu sahaja. Jadi apa yang kita nampak di langit dan bumi itu semuanya adalah milik dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja akhirnya di antara langit dan bumi ini bukan maknanya langit dan bumi je milik Allah. Maknanya segala isi di dalam langit dan bumi tersebut semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. So maknanya setiap apa yang Allah jadikan, contoh, kalau hujan turun, kita kira tak titik hujan? Atau kita tengok tak hujan ni buat apa dekat lantai? Pernah tak? Hujan tu nampak, kalau dah jatuh dekat lantai, kita nampak tak titik-titik hujan? Nampak? Nampak titik hujan kat lantai? Nampak ke? Taklah kan, dia dah basah, dah tak nampak lah titik dia. Confused apa sebenarnya ni kan? So maknanya, kita nampak sebagai kalau dah jatuh dekat, mungkin kalau jatuh kat muka nampaklah setitik jatuh kan. Kan. Tapi kalau dah jatuh dekat tanah, kita nampak dia sebagai basah, betul? Nampak basah je kan. Detailnya Allah Subhanahu Wa Taala sampai setiap titik hujan, bukan semua hujan tau. Setiap titik hujan yang turun tu akan ada manfaatnya, ataupun bukan manfaat saja, akan ada kegunaannya. Kita tengok hujan biasa je turun kan, kena lantai basah dah. Jalan angkat kain sebab nanti lecak. Itu yang kita nampak. Tapi detailnya Allah, hatta hujan pun Allah akan kira titik by titik. Untuk pastikan kalau dia kena dekat sini, adalah tu kenapa dia kena dekat situ. Setiap titik hujan tu ada sebabnya kenapa dia dekat situ. Walhas selama hidup kita tak pernah kira titik hujan tu kan. Tak pernah kira. Saya pun tak pernah. Siapa nak kira titik hujan tu? Kalau dulu suruh kira kambing tu, logik lah juga boleh kira. Tapi titik hujan macam mana nak kira? Tak boleh kira. Tapi detailnya Allah. Begitu. So maknanya setiap yang Allah jadikan dekat bumi ini, semuanya ada manfaatnya. Walaupun benda itu haram untuk kita. Walaupun benda itu haram untuk kita. Kalau babi haram, kenapa Allah ciptakan babi? Kan senang tak payah cipta. Ada sebab kenapa Allah ciptakan. So maknanya apa sahaja yang ada dekat dunia ni yang Allah cipta, semuanya ada tujuan. Sama ada untuk tujuan kebaikan, sama ada untuk tujuan memberi manfaat, sama ada tujuan untuk memberi ujian. Pasti ada ujian. Pasti bukan ujian, pasti ada sebab. Itu begitu detailnya Allah Subhanahu wa taala. Tak payah tengok jauh lah, tengok dalam badan kita sudah. Vein pun berapa banyak vein ada dalam badan kita kan. Saya sampai sekarang tak tahu macam mana nak cari vein. Tak pernah jumpa pun. So dekat dalam badan kita punya dalam badan ni pun dah macam-macam benda ada. Dan manusia bukan ada satu orang je, manusia ada banyak. So macam mana Allah handle setiap manusia ini? Betul tak? Sekali yang hidup ini bukannya hanya 100, 200, 1000 orang saja, tapi berjuta-juta manusia. So macam mana Allah pastikan semua darah jalan dengan betul? Betul tak? Tapi Allah begitu teliti sekali ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Lalu Allah sambung apa? Allah sambung, "Madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Apa maksudnya man siapa? Zalladzi yang yashfa'u boleh beri syafaat. Indahu di sisinya, illa kecuali biiznihi di atas izinnya. Izin siapa tu? Izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ini maksudnya apa? Kita memberi, kalau kita tahu syafaat ini dekat selalunya digunakan untuk memberi kita tiket masuk ke mana? Masuk ke syurga. Okey, masuk ke syurga. Dan tak ada syafaat pun yang akan lepas. Syafaat yang akan lepas kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syafaat ini bukan hanya dimiliki oleh para anbiya, malaikat pun ada syafaat. Tetapi walaupun malaikat ada syafaat, tetapi syafaat itu boleh dilepaskan hanya di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tak lepaskan, tak akan pernah terlepas. Ada satu kisah di mana satu ketika malaikat Jibril, dia terdengar orang yang disiksa di dalam neraka ini. Setiap siksaan itu dia mengucapkan zikir kepada Allah. Okey, malaikat ini dia tak ada pilihan, betul, dia tak ada pilihan, tetapi dia masih ada emosi. Okey, malaikat ada emosi. Hanya malaikat tertentu sahaja yang memang Allah Allah tarik emosi tersebut. Contohnya siapa? Contohnya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni siapa? Malaikat Zabaniyah ni adalah malaikat yang dicipta oleh Allah tanpa rasa belas ihsan, tanpa rasa belas kasihan langsung. Untuk apa? Untuk siksa orang penghuni-penghuni neraka. Jadi memang tak ada emosi langsunglah malaikat Zabaniyah ini. Tetapi contoh malaikat Jibril ni, dia punya emosi. Okey, malaikat memang taat kepada Allah SWT. Malaikat memang mereka ini tidak ada gender, tak boleh makan, memang tak makan, tak minum dan sebagainya. Tapi mereka punya emosi. Jadi malaikat Jibril tak sampai hati. Lalu dia pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapatkan syafaat untuk orang tersebut. Dan dengan izin Allah, orang tersebut diangkat keluar daripada neraka. Boleh jadi orang yang diazab itu merupakan orang yang beriman, tetapi sedang orang kata payback kan, payback dosa-dosa yang lalu. Boleh jadi, wallahu taala alam. Tetapi pengajaran yang dibawakan dalam kisah ini adalah di mana syafaat itu semua ada beberapa makhluk Allah yang lain yang punya syafaat, tetapi hanya boleh dikabulkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh antara syafaat yang lain yang ada, tak dikenali sebagai syafaat, tapi contoh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Okey, bagi siapa yang punya anak yang menghafal Al-Quran, anak itu ada hak untuk tarik ibu ayah masuk ke syurga. Walaupun ibu ayah tersebut hakikatnya kena masuk neraka dulu. Macam syafaat kan? Tetapi at the end of the day, walaupun dijanjikan sebegitu, dengan syafaat, dengan izin Allah, maka perkara itu boleh terjadi. Tanpa izin Allah, perkara itu tetap tak akan terjadi. Contoh, kalau ibu ayahnya seorang yang tidak beriman, tak bolehlah kan? Mana boleh kita tarik orang yang tidak beriman masuk ke syurga? Itu memang no lah. Sebab hanya orang yang beriman sahaja yang akan berakhir di syurga selama-lamanya. Tapi jangan salah faham, bukan bermaksud yang tak beriman ni maksudnya kalau kita tahu kenal dia dekat dunia ni tak beriman langsung, makanya dia memang confirm neraka. Tidak. Kerana bila kita cakap pasal syafaat Nabi, saya dekat dalam salah satu hadis Nabi ni, Nabi ini diberikan syafaat. Okey, sebenarnya bukan Nabi sahaja, semua para anbiya ini diberikan syafaat. Tetapi nabi-nabi lain, rasul-rasul lain ni dah menggunakan syafaat mereka di dunia. Rasulullah simpan untuk digunakan di mana? Di hari akhirat, di hari kebangkitan kelak. Okay, jadi satu hari itu Rasulullah pergi berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada ketika itu Allah bentangkan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW kalimah-kalimah agung untuk dia ucapkan yang tak pernah Allah reveal sebelum ni. Maknanya time itulah first time reveal kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar je dah adalah satu zikir yang sangat besar, betul? Tetapi waktu ketika itu Allah ajarkan Nabi satu kalimat-kalimat Allah yang lebih agung dari apa yang kita dah tahu, yang mana itu pertama kali Allah reveal kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya tak pernah reveal pun kepada sesiapa sebelum tu. Selepas Nabi ucapkan kalimat-kalimat tersebut, lalu Allah katakan kepada Nabi, sekarang kau mintalah apa yang kau nak. Maknanya Allah berikan syafaat Allah tu kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang Nabi minta? Nabi minta untuk keluarkan umat-umatnya daripada api neraka. Berkali-kali
proses ini diulang. Mula-mula dah keluar. Ini kita bukan cerita syafaat yang 70,000 orang. Tak tahu. Itu semua dah express tiket. Okey, yang ini Nabi minta berkali-kali sebab dah keluarkan nanti dia patah balik dekat Allah. Nabi akan patah balik dekat Allah. Dan Allah akan tanya, katakan apa yang kamu nak. Dan setiap kali itu Nabi akan cakap keluarkan umat-umatku daripada api neraka. The last straw sampai Allah cakap kau carilah siapa-siapa pun yang di dalam hatinya ada iman walaupun sedikit. Sekecil-kecilnya pun lah. Mungkin sepanjang contoh orang ni hidup selama 80 tahun, adalah satu saat tu dia percaya pada Allah. Dan satu saat itu dikira. Ini hanya terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka ini dah, jangan buat rasa, kalau gitu pernah je kita beribadah. Jangan rasa gitu. Okey, sebab orang-orang ni memang dah dalam neraka dah ni. Tetapi Nabi berjuang, Nabi berusaha untuk keluarkan. Kerana kita tahu kan, untuk orang-orang yang tidak beriman, itu adalah forever untuk dorang. So maknanya, macam mana orang-orang ni nak hidup forever dekat dalam neraka? Betul lah, sebab tu Nabi fight untuk umat dia, untuk keluar, untuk masuk syurga seramai yang mungkin. Dan benda ini diakui oleh Nabi Musa AS sendiri. Ingat lagi tak, last week kita cerita pasal Isra Miraj, Nabi Musa menangis bila berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana dia jealous sebab Nabi Musa ni umatnya hidup lebih lama, tetapi Nabi Muhammad ni umat yang lebih banyak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itu adalah antara hikmah ataupun antara nikmat terbesar kita dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hanya Nabi Muhammad sahaja yang boleh memberi syafaat pada hari akhirat. Sebab manusia bila dikumpulkan di akhirat kelak itu, mereka tak akan terus jumpa Nabi. Mereka jumpa Nabi Adam lah. Lepas tu Nabi Adam tak boleh beri syafaat. Sebab dia sendiri ada lakukan kesalahan. So one after another Nabi diorang pergi jumpa. Tapi akhir sekali hanya Nabi Muhammad sahaja yang boleh beri syafaat. Dan specialnya syafaat Nabi Muhammad hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh jadi tiba-tiba untuk umat Nabi Isa, tak ada. Hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi apa saja kadang-kadang kita tahu kan doa-doa wali Allah diangkat, orang-orang yang orang kata ulama-ulama, orang-orang yang kita tahu kehidupannya memang penuh dengan ibadah terhadap Allah. Kadang-kadang kita pergi kepada orang-orang ini untuk doakan kepada Allah, betul? Tetapi ianya hanya boleh berlaku kalau Allah izinkan. Tidak bermakna kadang-kadang, tidak bermakna hanya orang-orang ini sahaja atau hanya para ulama sahaja yang doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kerana kabulkan doa itu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Allah suruh apa? Allah suruh doa. So kita doa sahaja. Kabulkan doa kerja siapa? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. So senang kata kita jangan ambil kerja Tuhan. Kita buat kerja yang Allah dah kasih. Apa Allah suruh? Allah suruh doa. Jadi doa. Yang penting jangan putus asa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah putus asa terhadap hamba-hambanya walau dalam keadaan apa sekalipun. Jadi kita ini hamba Allah, jangan pernah sekali kita rasa kita putus asa ataupun kita rasa Allah putus asa terhadap kita. Sebab benda tu tak berlaku. Itu hanyalah permainan syaitan untuk stop kita daripada terus bermohon doa pada Allah. Kita kena ingat yang Allah SWT ini suka pada hamba-hambanya yang sentiasa merayu, mengadu kepada Allah SWT. Allah suka orang yang buat salah dan kemudian taubat. Rather than orang yang sentiasa kira macam stagnant je. Tak naik, tak turun. Sebab apa? Sebab dekat situ tak nampak apa-apa perubahan ataupun usaha yang dilakukan. Kerana begitu mendatar sahaja. Kan kita kalau kahwin pun dengan suami ataupun mak ayah pun, mak ayah semua ada kasih sayang di antaranya kan. Begitu je kasih sayang daripada awal kahwin sampai dia punya kasih sayang begitu sahaja. Tak ada elemen of surprise, tak ada elemen of hadiah, tak ada elemen of
apa-apa effort untuk menunjukkan kasih sayang. Boring tak? Boring lah. Tak suka. Awak ni lah baru-baru kahwin dulu kau main romantik lagi. Dah 10 tahun kahwin hilang romantiknya. Kita akan terasa kan? Dulu contoh mak waktu kecil-kecil selalu bawa kita jalan. Dah besar ni dia bodoh je dengan kita. Kan? Maknanya kita ini manusia sentiasa nak nampak kasih sayang tu. Nak nampak kasih sayang tu. Kalau tak nampak kita boleh lah, dah mak dah tak sayang aku. Suami aku ni mesti ada orang lain. Sebab apa? Sebab kasih sayang dah tak nampak dah. Sebab tu nak kena selalu tunjuk. Itulah sebab kenapa kita selalu nak tunjukkan sesungguhnya sayang kita ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab akhir sekali bukan sebab amal ibadah kita ini kita masuk syurga, betul kan? Kita masuk syurga sebab apa? Sebab rahmat Allah. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Inilah yang kita buat sekarang ni. Kita tunjukkan efort kita sesungguh-sungguhnya untuk kita tunjukkan pada Allah yang kita memang sebenar-benar cinta kepada Allah. Kita tunjukkan effort kita sesungguh-sungguhnya. Kenapa kita buat sunnah Rasulullah? Sebab kita nak buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kan? Kita kalau suka pada seseorang, cik ingat dulu zaman bercinta kan? Ingat tak zaman bercinta kan? Dah lah, semua mesti ada zaman bercinta lah. Dah kahwin ke belum kahwin ke? Zaman bercinta ataupun zaman bersahabat. Di mana kita beria-ria betul tunjukkan kasih sayang. Mesti kata tak usah kasih hadiah lah. Tak usah ada kata-kata puisi lah. Ada tulis lagu lah. Ada album lah. Mesti adanya. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan, nak sungguh-sungguh tunjukkan kita memang sayang awak. Betul? Anak-anak kan, kita kalau anak-anak kecil kan selalu tulis kad I love you mami kan. Dah umur 13 tahun ada buat kad macam itu kat mak. I love you mami. Kalau ada alhamdulillah, masya-Allah. Kan? Tapi zaman sekarang lagi zaman canggih. Kata-kata tu semua dalam social media. Mak baca geram je. Bukan main dekat social media wish birthday panjang lebar. Tak pernah pun wish birthday depan-depan tak. Tapi dekat social media ini banyak sekali. Banyak sekali. Kasih sayang ditunjukkan di mana? Di social media. Untuk siapa? Untuk orang nampak. Tetapi hal rumah tangga yang ada ni, hal keluarga ni tidak seindah apa yang dipamerkan di social media. Banyak. Ini ujian zaman sekarang lah. Ini ujian zaman sekarang. Semoga-moga kita terpelihara daripada perkara tersebut. Okey? Jadi maknanya nak balik kepada cerita sungguh-sungguh tadi. Jadi kenapa kita beribadah sungguh-sungguh? Buat yang wajib sudahlah. Buat yang wajib pun masuk syurga apa? Betul. Ada hadis Nabi cakap, yang wajib sahaja. Sahabat tanya pada Nabi, kalau aku ini sepanjang hidupku lakukan yang wajib sahaja, aku boleh masuk syurga tak? Rasulullah cakap boleh. Boleh. Kalau aku tak buat satu yang tak wajib, yang sunnah pun tak apa. Rasulullah cakap tak apa. Yang penting yang wajib semua buat. Boleh masuk syurga? Boleh. Tapi sekadar itu sahajalah. Sekadar itu sahaja. So maknanya kita lakukan hanyalah kewajipan kita sebagai hamba Allah SWT. Tapi tak ada extra effort nak tunjukkan kepada Allah yang kita ini sebenar-benarnya cinta kepada Allah. Tak ada. So kalau tak ada, macam mana? Jangan salahkan Allah lah. Kalau Allah kasih pun yang sedang-sedang sajalah. Yang sedang-sedang saja. Okey? Jadi dekat sini kita kena faham syafaat itu ada pada Nabi Muhammad SAW dan itu yang dijanjikan, tetapi ini hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Lalu Allah sambung apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah yang mengetahui, ya'lamu, apa yang ada baina aydihim, di antara ni maksudnya di antara hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya apa? Depan belakang ni bukan depan saya, belakang saya ni. Maksudnya apa yang berlaku pada masa lalu dan apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Ini yang kita balik kepada keimanan kepada qada dan qadar. Kerana bila kita lahir telah tercatat pada kita soal bila ajal kita, apa rezeki kita, siapa jodoh kita dan bila kita meninggal dunia. Telah tercatat bila kita dilahirkan. Okey, maknanya ini dah ditentukan untuk kita. So maknanya apa sahaja yang berlaku walaupun dah kita sendiri tak ingat apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, tetapi itu semua berada di bawah
pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua tercatat dalam buku amalan kita. Dan bila kita terima buku amalan kita satu hari nanti, berdoalah supaya kita terima dengan tangan kanan. Okey, dan jangan dan kebanyakan manusia bila terima buku amalan tersebut, mereka akan rasa terperanjat. Terperanjat ni ada dua. Satu terperanjat yang baik, satu terperanjat yang tak baik. Maksudnya apa? Kerana dalam buku amalan tersebut dicatatkan segala-galanya. Walaupun sekecil-kecil benda. Contoh, saya angkat pen letak sini pun dicatat. Remeh tak? Remeh. Okay, saya nak angkat pen, saya tercampak. Lalu, awak ambil bagi dekat saya. Benda tu simple ke tak simple? Simple tak? Adakah bila awak ambil pen ni kasih dekat saya, awak perlukan saya cakap, oh Masya Allah, terima kasih banyak-banyak kerana bersusah payah untuk memberi pen ini kepada saya. Adakah awak mengharap penghargaan tersebut? Harap tak? Mengharap ke? Mengharap ke? Takkan. Jawablah. Jangan bagi saya cakap seseorang sini kan. Maknanya sebab apa? Benda tu simple sangat. Benda tu simple sangat. Betul tak? Benda tu siapa-siapa boleh buat. Cuma sebab dia dekat dengan kita bagilah. Betul tak? Tetapi adakah itu satu kelakuan yang baik? Baik. Sebab apa? Memudahkan urusan lain. Kalau saya nak kena bangun ambil. Tapi sebab dia dekat dengan awak yang bagi kat saya. Memudahkan urusan lain. Dan ianya akan berlalu begitu saja. Betul? Tanpa kita dah minggu depan saya tanya, siapa yang angkatkan pen saya? Mungkin dah lupa dah. Angkatkan pen, adakah benda tu berlaku? Sebab apa? Sebab kita lakukan kebaikan tersebut tanpa penghargaan, tanpa harapkan penghargaan, tanpa harapkan apa-apa balasan. Betul? Itulah definisi ikhlas yang sebenarnya bila melakukan kebaikan. Dan ini akan dicatat dalam buku amalan. Dan boleh jadi disebabkan itu, amalan kita yang baik ini lebih berat daripada yang tak baik. Sebab apa? Sekecil-kecil amalan pun Allah akan catat di dalam buku kitab amalan kita itu. So banyak manusia kata, ya aku buat ni ke? Bila aku buat ni? Kita takkan ingat. Tapi takut pula kalau terperanjat yang dosa-dosa yang kita tak pernah ingat ni. Itu yang takut tu. Sebab boleh jadi juga ada golongan manusia yang akan terperanjat melihat buku catatan amalan yang mana ada banyak dosa-dosa yang dia tak tahu pun dia buat. Itu sangat bahaya. Jadi, semoga-moga kita ini semua tergolong dalam golongan mereka yang menerima kitab amalan dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi Allah ini Maha mengetahui segalanya yang terjadi, tidak ada satu pun yang Allah tidak tahu. Level penerimaan percaya kepada qada dan qadar ini sangat tinggi. Kerana apa? Kadang-kadang kita merasakan benda itu tak terjadi kalau begini. Betul tak? Benda itu tak akan terjadi kalau begini. Saya bagi contoh. Saya baru tengok drama. Ada satu orang ini, dia drama je lah. Tapi bila kita tengok drama ni, cuba relatekan dengan pengajaran hidup. Dia mengandung, ada penyakit. Okey, lalu suaminya suruh berhenti kerja. Tetapi dia tak nak berhenti kerja lah. Sebab kadang-kadang menurut dia, body dia kan, so dia lebih faham body dia. Menurut dia, bila dia berhenti nanti dia lagi memikirkan, lagi stres dan ianya pun tak bagus juga. Jadi dia teruskan kerja. Dia teruskan kerja pun dengan penuh berhati-hati dan sebagainya. Masuk bulan ke-7, tiba-tiba baby tak ada heartbeat. Makanya baby meninggal lah. Baby meninggal kalungan, kena keluarkan. So awak rasa yang lelaki, apa perasaan suaminya tu? Ya, aku suruh kau berhenti, kau tak nak berhenti kan? So bila kita pun yang saya Allah Akbar, saya minta jauh lah daripada diberikan perasaan sendiri kan. Dah tengah dalam kandungan kan, dah 7 bulan dalam perut ni. Akan terdetik tak dalam pemikiran kita, kalau aku berhenti kerja, benda ni tak akan jadi? Akan terdetik. Sebab kita tak tahu apa punca. Okey, itu salah kita. Okeylah, itu yang kita yang tak melibatkan orang lain. Okey. Anak dilanggar oleh lori contoh.
Auzubillah min zalik. Anak dilanggar oleh lori. Kita sibuk marah driver, marah ini, maki hamun sana sini. Tapi percayalah, lori, kerja, itu semua hanyalah asbab. Hanyalah asbab untuk victim, bukan untuk yang pelaku. Yang pelaku tu memang kena hukum dan tak boleh jadikan itu adalah takdir Allah, tak boleh. Tapi untuk victim ni, contoh yang itu terjadi kepada anak kita, na'udzubillah min zalik, kita sebagai mak, percayalah ini semua adalah memang telah ditakdirkan. Apa pun jadi, memang ajal anak kita sampai situ. Susah tak nak terima? Susah. Kita punya kalau pergi, kalau balik, kalau sana, kalau sini, kalau kita buat pun, anak kita akan mati juga. Sebab itu telah ditakdirkan. Yang lain-lain tu semua hanyalah asbab. Hanyalah penyebab kenapa anak kita mati. Tetapi ajalnya memang sampai situ. Walau apa kita lakukan, benda tu tetap akan terjadi. Sebab itu disebutkan walau kalimat syaitan. Kalau itu adalah kalimat daripada syaitan. Kalau benda dah terjadilah. Kalau sebelum kita cakap kalau tu, sebelum benda tu terjadi, kita berhati-hati, itu tak jadilah. Tapi maksudnya benda dah jadi, kita sibuk kalau pergi, kalau balik, kalau pergi, kalau balik ni. Percayalah, benda kalau dah jadi, memang dah ditakdirkan. Bukan sebab contoh kita cuai, anak kita lari dekat road, anak boleh lari, betul tak? Kalau kita baca berita, sebab tu elakkanlah menghukum. Kadang-kadang saya kesianlah tengok mak-mak kena hukum bila anak kena langgar. Inilah tak tahu tengok anak, mak sibuk. Kita tak berada di dalam situasi orang tersebut. So, kadang-kadang yang hentam ni pun mak-mak juga ni. Betul tak? Sebab apa kita tak berada di situasi tersebut? Kerana itu memang telah ditakdirkan. Tetapi di dalam takdir itu ada pengajaran untuk orang sekeliling. Ada pengajarannya. Bukan bermakna dah takdir begitu saja, tidak. Bila dah ditakdirkan, orang yang melihat, orang yang ada di sekeliling itu jadikan sebagai pengajaran supaya perkara tersebut tidak berulang. Betul tak? Kalau benda tak jadi, kita kadang-kadang tak terfikir pun untuk elakkan. Tapi sebab dah terjadi kepada orang lain, bukanlah maknanya kita happy jadi kat orang lain, tak jadi kat kita. Tidak. Tapi kita jadikan ianya sebagai pengajaran. Okey, itu penerimaan qada dan qadar. Kita nak kena tahu bahawasanya ini semua di dalam bidang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kita tak boleh nak sibuk kalau pergi, kalau balik, kalau pergi, kalau balik. Memang takkan game. Okey? Jadi dekat dalam yang ini, apakah nama Allah yang yang kita boleh tangkap adalah Allah itu Maha mengetahui, Al-Alim. Okey, Allah itu Maha mengetahui segala-galanya. Kalau kita betul-betul faham, kalau kita betul-betul hayati erti nama Allah yang Allah ini Maha mengetahui, percayalah kehidupan kita ni akan lebih rasa ringan dan mudah. Sebab kita tahu ya Allah ini tahu segala-galanya dan kita selalu minta perlindungan daripada Allah kan, dan Allah takkan sia-siakan hamba-Nya yang selalu berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kita dah lakukan perkara tersebut, ada benda buruk terjadi pun, kita tahu ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang telah ditakdirkan sebegitu. Jangan selalu salahkan takdir. Itu salah. Asal benda berlaku je salahkan takdir. Asal benda berlaku je salahkan takdir. Tak. Dia sebenarnya tak ada game salahkan takdir pun. Tak ada pun. Sebab apa? Segala takdir yang telah ditentukan kepada kita adalah ada di antaranya kerana hasil pelakuan kita sendiri. Mungkin Allah takdirkan sebegini, tapi sebab kita lakukan sebegini, Allah takdirkan benda lain. Boleh jadi. Kita tak akan pernah tahu apa takdir kita sebenarnya, melainkan selepas benda itu terjadi. Okey?
Lalu Allah sambung, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala dan tidak yuhituna, mereka mengetahui bi syai'in akan sesuatu min daripada ilmihi, ilmu Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali bima dengan apa syaa, yang dikehendaki. Maknanya ilmu Allah ini sebenarnya sangat luas. Apa yang kita tahu sekarang ini, itu je lah Allah izinkan untuk kita tahu. Sebenarnya ada banyak benda lagi yang kita tak tahu. Ilmu Allah tu dia bukan seluas lautan. Lautan tu bukan nak cerita tentang ilmu Allah tu. Kalau lautan itu dijadikan sebagai ink, tak cukup. Lautan yang tak ada ending tu tak cukup. Sebenarnya ilmu Allah lagi luas daripada lautan tersebut. Ilmu Allah tu ada terlampau banyak, yang kita tahu ni hanyalah sedikit. Dan apa saja ilmu yang Allah dah berikan kepada manusia, itu pun tak semua kita tahu, betul tak? Yang dah diberikan, yang ada pun dalam kitab-kitab ni pun tak semua yang kita mahir lagi. So maknanya manusia ini sebab tu kata belajar sepanjang hayat. Sebab memang takkan pandai selama-lamanya. Memang kita tak akan boleh jadi. Kalau kita rasa kita pandai, akan ada orang yang lebih pandai daripada kita. Kalau kita rasa kita dah master, ada orang yang lebih master daripada kita. Tak ada satu manusia pun yang akan berada di puncak yang paling tinggi. Tak ada. Tak ada. Mesti akan ada dia never ending. Sebab apa? Setiap daripada kita, cara kita berfikir lain. Kapasiti minda kita lain, berbeza. Saya dengan Fikra tak sama. Cara saya fikir dengan awak tak sama, berbeza. Sebab itu, bila kita belajar, kita disuruh belajar bersama-sama dan beri buah fikiran. Share, kongsi, discuss. Sebab kadang-kadang, saya tak terfikir benda tu, tapi awak terfikir. So, benda tu adalah ilham yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, segala apa yang diberitahu pada hari ini pun, ianya merupakan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang daripada, segala apa yang saya ucapkan hari ini pun bukan datang daripada konon ilmu yang sangat luas, tidak. Ini semua datang daripada Allah SWT. Boleh jadi kan kita belajar lah macam nak rak, tutup Allah pun dah blank. Pernah tak? Pernah tak? Dalam exam dah belajar blank, tak tahu nak jawab apa. Kan? Allah block kita punya mind. Kalau ada PhD macam mana pun, kalau Allah dah block your mind, there's nothing you can do. So sebab itu jangan sombong dengan Allah SWT. Tak boleh sombong. Sebab ilmu yang kita ada ini pun, walaupun hasil usaha kita, tetapi kita boleh menerimanya atas izin Allah SWT. Kalau Allah tak izinkan, benda tu takkan masuk pun. Takkan masuk. Sebab tu kadang kita belajar lah. Contoh kita nak jadi doktor. Belajar macam nak arah, hafal sel itulah, sel inilah, vein sana lah, vein ni. Tak masuk-masuk. Maknanya Allah tak izinkan lah tu. Tapi jangan jadikan alasan pula. Nak belajar tak masuk-masuk lah, Allah tak izinkan ya, tak boleh lah. Okey, ini adalah maknanya kita punya cara berfikir ini tak sama lah antara satu individu dengan individu yang lain. Sebab itu, ini pun memang selalu ditekankan untuk anak-anak. Tak boleh kita samakan anak 1, nombor 2, nombor 3, semua sama kan? Semua ada cara fikiran, ada kemampuan yang tersendiri. Okay, kita sendiri tak suka kalau kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sebab kita ada kemampuan kita sendiri, kita ada kelemahan kita sendiri. Orang lain ada kekuatan dia sendiri, dia pun ada kelemahan dia sendiri. Semua manusia begitu. Okay? Sebab itu kena saling bersama, saling bersatu untuk kita complement one another. Okey, dekat dalam Al-Quran Allah ada cakap Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan, ada yang berlainan bangsa dan sebagainya, bukan untuk bergaduh, tetapi untuk kita mengambil manfaat antara satu sama lain. Kenapa Allah tak jadikan semua orang dekat dunia ini bangsa Arab? Kenapa Allah tak jadikan semua bangsa Melayu? Kenapa Allah tak jadikan semua bangsa Cina? Tak, bangsa itu hanyalah satu kategori sahaja. Even bangsa Arab pun tak ada, carilah mana-mana hadis pun, tak ada pun hadis yang cakap bangsa Arab itu lebih daripada bangsa yang lain. Tak ada. Yang membezakan kita dengan orang lain hanyalah ketakwaan. Itu je yang Allah pandang. Awak bangsa Eurasia sekalipun,
bangsa apa ni? Bangsa apalah sekalipun. Tak ada kisahnya. Yang penting amal ibadah dan ketakwaan Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan sesuatu yang kita tahu itu datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perenggan yang ini kita boleh tahu sifat yang Allah datangkan adalah berkehendak. Okey, Allah itu maha berkehendak akan sesuatu. Kalau Allah berkehendak untuk awak, ada that kind of capability untuk faham sesuatu benda yang sukar, maka Allah akan izinkan benda tu. Tapi kalau Allah tak ada, memang Allah tak akan izinkan. So maknanya apa sahaja kalau kita lihat tengok apa sahaja semua maknanya bukan milik kita. Tak ada satu pun kat dunia ni milik kita sebenarnya. Badan kita ini pun pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah setiap kali kita lakukan dosa, Allah tarik satu nikmat daripada badan kita. Rasanya tak sampai kita balik umur dalam berapa tahun? Saya 12 tahun baru start kira dosa. Umur 20 tahun dah tak ada dah agaknya tubuh badan semua. Kalau Allah bayar cash, bayangkan. Tapi tak, sifat rahmah Allah, Allah sentiasa berikan hamba-hambanya peluang demi peluang demi peluang demi peluang. Itu pun lagi satu untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Tak terus dihapuskan semuanya macam umat-umat yang terdahulu. Sebab tu Allah datangkan kisah-kisah ni dalam Al-Quran untuk kita jadikan pengajaran. Kau tengok ini yang terjadi pada umat Nabi Hud. Kau tengok ini yang terjadi pada umat Nabi Saleh. Tak faham-faham lagi, ini yang terjadi pada umat Nabi Lut. Tak faham-faham juga lagi. Tahu kisah umat Nabi Lut apa? Cari sendiri ya. Pergi cari. Okey. Lalu Allah sambung wasi'al kursiyyus samawati wal ard. Wasi'a luas. Wasi'a luasnya kursi Allah ini meliputi as-samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. Okey, kalau kita tengok kursi ni maksudnya apa? Jangan bayangkan kursi ini perawi mufasir menerangkan ianya merupakan tempat kedua telapak kaki. Macam mana? Jangan bayangkan. Tapi yang saya nak share adalah betapa besarnya kursi Allah tersebut. Dia bukan kursi-kursi ni tau. Lain tau. Dia lain. Nama dia je kursi. Tapi dia bukan kursi-kursi. Okey. Makhluk terbesar Allah, makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan adalah arash. Arash Allah ini tempat so-called macam ada dikatakan namanya tempat Allah bersemayam. Ada macam throne, Allah punya throne. Kita tahu throne apa kan? Allah punya throne. Okey. Allah punya kingdom, Allah punya throne, tempat bersemayam. Raja-raja kan ada punya throne tu kan. So itu. Okey, adakah bermakna Allah sentiasa ada di situ? Tidak. Okay, Allah ciptakan, itu adalah makhluk Allah. Arash itu sendiri adalah makhluk Allah SWT. Itu arash Allah yang paling besar. Kedua terbesar adalah kursi Allah. Kedua terbesar adalah kursi Allah. Dan macam mana luasnya kursi Allah ni? Allah cakap apa? Allah cakap wasi'al kursiyyus samawati wal ard, meliputi 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Okey, dan diceritakan lagi dari satu langit ke satu langit yang lain mengambil masa, dia punya jarak tu seolah-olah mengambil masa selama 500 tahun perjalanan. Daripada one langit ke langit yang seterusnya. So kira lah berapa? 500 kali 7. Gitulah. Saya tak tahu 35 apa, 35,000 ke 3,500 ke 350,000 ke tak tahu. Okey, saya tahu 35 je. Okey, jadi maknanya dari satu langit ke satu langit je dah cukup besar. So diceritakan seolah-olah awak tahu cincin kan? Semua cincin kan? Saya kalau buka cincin, awak cuba buka cincin dan awak campak kat luar. Nak cari susah. Susah lah kan? Nak campak kat luar ni juga dah susah nak cari. Okey, cincin tu umpama ada yang umpamakan seperti itu. Cincin itu dicampak ke padang pasir. Besar tak padang pasir?
Besar, tak ada start, tak ada end. Besar kan? Besar, sangat luas. Cincin itu umpama langit dan bumi. Yang 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi tu, cincin tu, kursi tu pada masih sebesar itu. Kursi yang kedua terbesar kan? Yang first besar, paling besar makhluk Allah apa? Arasy Allah. Arasy Allah pula, kursi tadi tu cincin, arasy Allah tu pada masih. So betapa besarnya dah tak boleh fikir, tak boleh fikir. Minda kita tak akan capai. Minda kita tak akan tercapai untuk fikir betapa besarnya. Malaikat besar pun dah tak boleh fikir dah. Betul tak? Tak boleh nak terfikir betapa agungnya kuasa Allah. Dan Allah ciptakan untuk menunjukkan keagungannya. Bukan Allah ciptakan sebab kita kalau bikin rumah besar-besar, bikin rumah mahal, lepas tu kita tinggal tak? Mestilah tinggal. Dah bikin cantik-cantik. Kan bak ustada rumah kita ni kan, dah bikin cantik, lepas tu sewakan. Ya ke? Kalau sewakan awal ni kita bikin tak? Renovate pun sekadarnya kan. Tapi ni renovate rumah 5 bilik, renovate dah sampai 200,000. Lepas tu sewakan. Itu dah kaya sangat tu mungkin. Kan? So mana kita kalau nak bikin cantik-cantik, mana kita nak tinggal untuk sebab apa? Kita bikin ni untuk kita rasa selesa. Tapi Allah ciptakan Allah punya arasy ni yang paling terbesar-besar ni, tak ada, bukannya Allah duduk situ kan? Tak ada. Hanya itu merupakan kekuasaan Allah. Allah mampu buatlah. Kita kalau mampu buat sesuatu pun kita nak buat, kita buat je lah kan? Tak ada yang halang. Itu adalah arasy ni adalah keagungan Allah yang terbesar. Dan hari itu saya ada cakap malaikat Jibril dah besar gitu kan. Malaikat yang terbesarnya malaikat yang menjunjung arasy Allah. Dan yang menjunjung arasy Allah ni adalah malaikat yang paling besar. Diberitakan daripada telinga, saya jangan bayangkan juga tapi ini dalam hadis lah cerita. Daripada kita telinga ke bahu dia sekejap je kan. Semut kalau jalan pun sekejap je. Betul tak? Daripada telinga ni sampai ke bahu malaikat 500 tahun perjalanan. Jangan bayangkan, tak boleh bayangkan, takkan boleh bayangkan. 500 tahun perjalanan. Satu malaikat baru sebelah kanan, belum sebelah kiri. Dan yang menjunjung arasy Allah 4. Hari kiamat kelak 8. So ini adalah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu maha berkuasa atas segala-galanya. Dan kita ini kalau kita dah fikir kita dengan malaikat je, kita dah siapalah aku dibandingkan dengan malaikat. So ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa makhluk ini belum cakap pasal Allah lagi, cuma cakap makhluk-makhluk Allah sahaja. Dah tak tercapai akal, dah tak terjangkau pemikiran kita nak fikir. Okey, belum lagi dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Adakah kita ini nak jumpa Allah tak? Nak jumpa Allah tak? Tak jawab pun nak jumpa Allah tak? Mestilah nak kan? Mestilah nak jumpa Allah. Nak jumpa Allah maknanya kita nak kena sungguh-sungguh ke arah tersebut. Sebab kalau kita dekat hari akhirat pun, sebab perjumpaan dengan Allah ini adalah apa yang paling diridai Allah. Yang paling diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kita tengok dekat sini, Allah gunakan Allah Maha Berkuasa, Al-Qudrah lah. Allah Maha Berkuasa. Lalu Allah akhiri ayat kursi ini dengan wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala dan tidaklah yauduhu menjadi keberatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala hifzuhuma, memelihara keduanya. Keduanya ini balik kepada siapa? Kepada apa? Bukan siapa, kepada apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Kita kalau kena urus seorang diri, rumah banglo 3 tingkat, larat tak? Tak larat. Saya tak payah banglo, rumah 5 bilik tak larat dah. Betul tak? Tak larat dah. Sebab penat. Seorang-seorang. Mungkin kalau ada pembantu, okey lah kot. Tapi seorang-seorang nak urus semua ni. Mana dengan anak-anak lagi, penat.
Tapi Allah ini nak urus 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, small matter. Small matter. Begitu tingginya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita dah tahu ni, besar satu langit ke satu langit 500 tahun. Belum kira bumi lagi macam mana ni. Belum kira lagi bumi apa ada dekat dalam bumi ni semua. Belum tak tahu lagi. Tak tahu. Dalam bumi ni apa pun tak tahu lagi. Itulah. So maknanya Allah ini nak jaga langit dengan bumi ni small matter. Small matter. Tak ada hal bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu, kita tak payah cerita bumi lah, kita tahu yang dekat langit kan. Langit ni ada berapa banyak cakrawala, ada berapa banyak lapisan, lepas tu ada berapa banyak apa orang kata planet dan sebagainya, betul tak? Saya pernah tengok satu dokumentari, dia zoom sampai bila tak tahu. Tapi maknanya ini adalah semuanya di luar pemahaman kita, di luar bidang ilmu kita, di luar bidang kuasa kita. Okey. Dan kenapa Allah izinkan manusia untuk sampai ke bulan? Sebab bulan tu pun small matter bagi Allah SWT. Ada banyak lagi manusia tak boleh sampai. Ada banyak lagi. Dan kenapa Allah ciptakan benda-benda yang ni semua? Untuk menunjukkan keagungan Allah. Ini adalah kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So untuk jaga antara langit dengan bumi ini memang tak ada keberatan, tak ada beban langsung untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang dalam sifat Allah, bukan sifat, dalam nama-nama Allah sendiri antaranya adalah Al-Hafiz, yang Maha memelihara. Allah bukan sahaja memelihara ataupun mentadbir. Sebab tu kita tengok tadi Al-Qayyum awal-awal tadi kan. Sorry. Sebab kita tengok awal-awal tadi Al-Qayyum kan, yang Maha mentadbir segala-galanya. Maknanya Allah ini bukan sahaja memelihara apa yang di langit dan bumi, tapi segala isi-isinya. Allah mentadbir segala-galanya. Allah mentadbir setiap manusia. Allah mentadbir setiap haiwan. Allah mentadbir setiap pohon, tumbuh-tumbuhan. Allah mentadbir segala yang environment kita ni. Semua Allah yang mentadbir. Kita baru satu benda, kejap lagi dah terkapai dengan semua benda lain. Betul tak? So Allah ini mentadbir segala-galanya antara langit dan bumi, dan segala isinya ini pada Allah small matter. Tak ada keberatan langsung untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Hayyu dengan Al-Qayyum Allah mulakan dengan dua nama yang agung ini. Yang Maha Hidup maknanya tak ngantuk, tak akan lelah, tak akan penat, takkan distracted. Allah takkan ada rasa distracted langsung dengan apa-apa sekalipun. Dan dalam masa yang sama Allah Maha mentadbir apa yang ada dekat bumi. Bayangkan kalau hari-hari matahari dengan bulan melanggar macam mana. Bayangkan ada hari-hari ada je bintang melanggar. Memang tak dunia ni kiamat sebelumnya lah. Sebabnya Allah mentadbir dengan sesempurnanya. Dan Allah itu maha sempurna. Okey? Jadi Allah akhiri ayatul kursi. Kalau Allah mulakan dengan Al-Hayyu dengan Al-Qayyum, Allah ceritakan Allah ini siapa kan, yang Maha Hidup dan Maha Mentadbir. Lepas tu Allah ceritakan kenapa Allah ini Maha Hidup, kenapa Allah ini Maha Mentadbir. Dan akhir sekali kita dah tengok segala keagungan Allah. Allah akhiri dengan wa huwal aliyyul azim. Allah itu Maha tinggi dan Maha agung. Maha tinggi dan Maha agung. Selepas kita tahu segala-gala isi kandungan ayatul kursi itu sendiri. Allah tak mulakan dengan bagi tahu ya Allah ini Maha tinggi, Maha agung. Tapi Allah bagi tahu Allah ni siapa. Allah ni Maha Hidup, Allah ni Maha Mentadbir. Lepas Allah ceritakan satu persatu, kita dah nampak segala keagungan Allah. Barulah Allah akhiri dengan wa huwal aliyyul azim. Allah itu Maha tinggi, Allah itu Maha agung, yang paling agung. Okey. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kenapa kita belajar? Sebab apa? Bila kita baca ayat kursi ini adalah semata-mata untuk kita kuatkan lagi. Kita tahu sebelum ni kan? Tahu tak? Semua saya rasa semua tahu dah Allah tu Maha Agung, betul tak? Betul tak? Tapi kadang-kadang kita bila duduk-duduk sendiri, kita tak akan terfikir betapa agungnya Allah. Kita tahu Allah Maha Agung, tahu. Tapi kalau kita tak belajar, kalau kita tak baca, kalau kita tak ambil tahu, tak cari tahu, kita tak nampak keagungan Allah tu sendiri.
Padahal selama ni bacakan ayat kursi kan. Baca ayat kursi. So semoga-moga mungkin ada pun yang dah tahu dah ayat kursi ni pasal apa. Tapi untuk yang baru tahu, semoga-moga selepas ini bila kita amalkan ayat kursi, kita hayati sekali bila kita baca ayat kursi itu sendiri. Sebab lain kan kita baca tak faham, dan kita baca dan kita faham. Lain sangat. Bila kita baca dan kita faham, kita dapat menghayati apa yang kita baca. Walaupun kita ini bukan orang Arab, susah nak faham kan. Tapi sebab tu kita belajar. Bila kita belajar, kita dapat hayati perkataan demi perkataan kenapa Allah turunkan sebegitu. Okey. Jadi ayat kursi ini kita amalkan, salah satu untuk lindung kita daripada syaitan, daripada gangguan syaitan, gangguan jin, dan juga untuk kita harapkan syurga Allah. Dalam masa yang sama, kita baca ayat kursi ini juga untuk menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, di samping itu, dalam masa yang sama adalah dapat elakkan kita daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Okey, memahami dan menghayati keagungan Allah serta yakin bahawasanya Allah itu Maha mengetahui segala-galanya. Kalau senang-senang, cubalah cari, tengok kat YouTube ustaz-ustaz yang diiktiraf ya. Cari ustaz-ustaz yang diiktiraf, cari belajar. Sekarang ni pun kalau ada Ustazah Dr. Sakinah kenal. So Dr. Sakinah pun ada kuliah berkenaan dengan Asmaul Husna. So bila kita belajar mengenai Allah, sebab kadang kita susah nak cinta pada seseorang kalau tak kenal, betul? Tapi kalau kita macam mana nak datangkan rasa cinta, kita nak kena kenal. So macam mana nak kenal Allah? Salah satu adalah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada apa-apa soalan setakat ini? Tentang ayat kursi kan? Benar. Ada satu ayat tu, sebab saya tahu syaitan pun boleh ikut baca. Yes. Tapi ada satu ayat tu dia tak boleh. Which ayat is that? Satu ayat dalam ini yang anda tak boleh baca? Yang dia macam terus gementar lah apalah. Ini yang saya pernah dengar lah. Saya tak pernah tahu yang ada antara ni ada ayat yang dia takut. Tetapi ayatul kursi ini secara keseluruhannya ianya menggentarkan syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis ni mereka boleh baca. Mereka boleh baca. Sebab mereka ini adalah makhluk yang lebih taat daripada manusia. Hanya disebabkan kejadian iblis sahaja yang menghalangnya untuk taat pada Allah. Tetapi yang saya tahu, nanti saya cuba cari lagi. Yang saya tahu, ayatul kursi ini secara purata, secara general, memang yang paling ditakuti, yang paling digentar, yang syaitan dan jin takut. Walaupun asalnya, sebab kalau jin ni, kadang jin boleh baca balik kan. Syaitan baca balik saya tak tahu. Tetapi kalau jin, selalunya kalau kita tahu yang sampuk-sampuk ni lah kan. Jin, sebab jin pun ada jin Islam, ada jin kafir. Itu kita nak kena faham. Okay, ada jin Islam dan jin kafir. Dan sebenarnya, saya try sikit, sebenarnya kalau ikut betul-betul, jin dengan manusia tak boleh bertembung. Tak boleh bertembung sebenarnya. Sebab jin ada kehidupan dia sendiri, manusia ada kehidupan dia sendiri. Kalau bertembung, mana ada yang salah di situ. Itu yang saya belajar. Berbalik kepada soalan itu tadi, nanti saya cuba cari lagi. Tapi setahu saya, dia tak ada dalam banyak perenggan ni, tak ada satu perenggan yang khusus yang saya tahu. Yang saya tahu dia secara keseluruhan ayatul kursi itu yang ditakuti oleh syaitan. Satu bila kita tengok tadi, bila syaitan ajarkan, dia tak ajarkan semua. Dia cakap yang first saja. Dia cakap yang first, lepas tu dia kata baca sampai akhir. Betul tak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu dah sampai, dia kata sampai akhir ayat. Dia tak baca full. Dia tak baca full. Yang baca full bila sahabat sampaikan pada Rasulullah SAW. Tapi menarik soalan tu, nanti saya cuba cari lagi. Lagi? Ada soalan? Ayatul kursi walaupun dia merupakan ayat Quran, tapi dia merupakan amalan. Jadi dibolehkan. Dan baca Fatihah lah.
Fatihah ketika haid pun boleh baca. Okey, maknanya segala doa-doa, amalan, zikir-zikir yang ada, kan banyak kan doa-doa itu sebenarnya datang daripada ayat Quran. Boleh dibenarkan untuk baca ketika dalam keadaan haid. Hatta sekalipun kalau baca Quran, kalau tujuan untuk belajar, dibolehkan. Maksudnya awak belajar ngaji, tiba-tiba haid, awak nak belajar, nak baca juga boleh. Syarat ni adalah tak boleh baca sebab nak dapat pahala. Contoh dalam bulan Ramadan, saya baca sebab saya nak dapat pahala lah. Bukan sebab saya belajar, sebab saya nak dapat pahala. Itu tak boleh. Baca dalam keadaan haid tak boleh dengan tujuan untuk dapatkan pahala. Baca dengan tujuan belajar, mengajar, boleh. Itu dia ada banyak pendapat. Saya pegang itu. Okey. Ada soalan lagi? Saya tengok tidur itu mengalahkan dan menguasai yang tidur. But I was thinking that tidur tu also is a nikmat dari Allah kan? Alah. How do I... Oh tak, itu maknanya sebab dia tak kena dengan Allah. Maknanya kalau Allah ada sifat tidur, sebab kalau tidur, bila tidur kan dia menguasai diri kita. Maknanya kita tak ingat apa yang berlaku waktu kita tidur. Kan? Kadang-kadang kita tidur orang panggil pun tak sedar. Itu merupakan satu kelemahan. Dan untuk manusia tak ada apa-apa. Sebab kita perlukan tidur untuk kita rehat. Kenapa kita nak rehat? Untuk kita ada energi pada keesokan harinya. Tetapi untuk Allah tak boleh ada. Sebab tidur itu merupakan satu, dia bukan tidur merupakan satu nikmat untuk Allah. Tak, kalau untuk Allah tak boleh. No, I'm talking about the human being. Kita tidur tu, dia kuasa kita tidur kan? But actually tidur itself for us is nikmat for me also. Untuk manusia dia merupakan nikmat Allah lah. Tapi apa sahaja pun kena ada, orang kata limitation lah. Kalau terlalu banyak tidur pun dia tak mendatangkan kesihatan, mendatangkan mudarat. So untuk manusia, yes, memang manusia memang perlu kepada tidur. Betul. Yang ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, sebab sekarang pun dah nak 9.35. Okey. Saya dah dapat few soalan fikir. Okey. Saya nak cadangkan, since kita pun nak masuk bulan Ramadan. So, kita ada lagi 2 kelas tu. Kita ada lagi 2 kelas. So, sama ada... Saya tak cadangkan, you boleh open to suggestion. Saya nak cadangkan hari terakhir kelas tu, kita adakan kelas fikir. Yang mana soalan-soalan datang daripada awak semualah. So awak tanyalah apa nak tanya sekalipun. So kita akan jawab pada sesi akhir tersebut. Okey ke tak? Kalau ni cuba bagi reaction sikit. So maknanya next week kita ataupun nak 2 minggu ke ataupun seminggu cukup. So kita pun dah nak masuk bulan puasa kan? Discuss. Boleh discuss di WhatsApp. Okey. Memang tak nak buang saya semua kan? Soalan-soalan tu ada yang they give me, I pass to you lah. So for me is the last session lah. Kan. So last session. Cuma kalau rasa soalan itu sangatlah urgent, boleh jumpa personal lah lepas kelas. Okey, kalau tak urgent boleh tunggu dan kita kumpulkan, kita bawa pada kelas terakhir sebelum Ramadan. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, apa-apa boleh je lah WhatsApp. Kita tutup. Last week lupa nak baca doa sebelum lepas belajar. Kita tutup dengan doa akhir belajar dekat last kali. Kita baca dulu doa akhir belajar ini, lepas tu kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Sadaqallahu azim. Doa tadi yang kita berlagu-lagu tu namanya Senandung Al-Quran. Siapa yang nak feeling-feeling bolehlah belajar. Okay, baik. Dengan itu, semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Semoga